Hai, selamat datang ke latihan integriti secara online untuk modul polisi-polisi berkaitan integriti di Indah Water Consortium Sdn Bhd. Untuk makluman anda, modul ini disediakan oleh Unit Integriti IWK. Dalam modul ini, saya akan berkongsi dengan anda tentang pematuhan integriti di IWK, sedikit pengenalan tentang unit integriti IWK dan paling penting adalah untuk anda faham polisi-polisi berkaitan integriti yang ada di IWK. Seperti tata laku bagi kaki tangan, percanggahan kepentingan, polisi tiada hadiah dan polisi dan proses pemberian maklumat. Tuan-tuan dan puan-puan, menurut Warren Buffett, seorang ahli perniagaan dan hartawan yang pernah dinamakan sebagai orang terkaya di dunia, katanya, in looking for people to hire, look for 3 qualities: integrity, intelligence, and energy. And if they don't have the first, the other 2 will kill you. Baiklah, mari saya kongsikan sedikit statistik yang dikeluarkan oleh SPRM pada tahun 2019 berkaitan punca-punca rasuah di Malaysia. Lihat pada graf yang terpapar di skrin anda, terdapat 4 punca tertinggi kepada berlakunya rasuah di Malaysia. Pertama, kerana administrative failure atau kelemahan pentadbiran. Kedua, kerana conflict of interest atau konflik kepentingan. Ketiga, kerana weak internal control and compliance atau kelemahan kawalan dalaman dan ketidakpatuhan. Dan yang keempat ialah kerana lack of transparency atau kurangnya ketelusan. Selain itu, terdapat juga punca-punca rasuah yang lain seperti yang dapat anda lihat di skrin anda. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sering menyebut integriti, tetapi fahamkah kita apa maksud sebenar integriti? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, integriti didefinisikan sebagai kejujuran atau keadaan sempurna dan utuh. Saya sering mengambil contoh sebuah gelas kaca untuk menjelaskan tentang maksud integriti. Satu gelas kaca yang sempurna dan utuh boleh digunakan untuk fungsinya yang sebenar, iaitu untuk kita minum. Tetapi sekiranya gelas kaca tersebut terjatuh dan pecah berderai, bolehkah ia digunakan lagi untuk dibuat bekas minum? Jawapannya tidak. Ini adalah kerana ia tidak lagi bersifat sempurna dan utuh. Begitu juga dengan kita sebagai kaki tangan IWK. Sekiranya tiada nilai integriti dalam diri kita, kita tidak lagi dapat menjalankan fungsi yang sebenar kita mengikut perlantikan kita. Nilai teras IWK. Tuan-tuan dan puan-puan, IWK adalah committed dalam membudayakan nilai integriti dalam perniagaan syarikat. Anda boleh lihat nilai teras IWK yang telah diperkenalkan, yang mana ia menekankan tentang 3 nilai penting iaitu integriti, wawasan dan kekitaan. Penting untuk kita sentiasa ingat bahawa sebagai kaki tangan IWK, kita perlulah sentiasa mengamalkan tadbir urus korporat dan etika yang baik dalam melunaskan tanggungjawab profesional dan dalam memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. Anda mungkin tertanya-tanya, mengapa IWK bersungguh-sungguh menekankan tentang integriti di dalam syarikat? Mari saya kongsikan kepada anda. Di IWK, kita bertanggungjawab untuk menjalankan pematuhan integriti mengikut perkeliling, undang-undang, peraturan atau garis panduan yang dikeluarkan, sama ada dari pihak kerajaan, pihak regulator atau badan-badan berautoriti seperti SPRM. Seperti yang dapat dilihat pada slide ini, Pelan Anti Rasuah Nasional atau NACP yang telah dilancarkan oleh kerajaan pada tahun 2019 antaranya telah mewajibkan untuk setiap GLC atau syarikat milik kerajaan untuk menubuhkan unit integriti selewat-lewatnya pada Disember 2020. Selain daripada itu, NACP juga menggariskan untuk setiap GLC atau syarikat milik kerajaan untuk menjalankan analisa risiko rasuah
dan memperkenalkan Pelan Anti Rasuah Organisasi atau Organizational Anti-Corruption Plan OACP sebelum akhir Disember 2020. Yang kedua, sebagai salah satu syarikat di dalam industri air yang dikelola oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara atau SPAN, IWK juga perlu menjalankan urusan perniagaan selari dengan garis panduan yang dinyatakan di dalam Rangka Kerja Integriti dan Anti Rasuah SPAN. Yang ketiga, SPRM bersama GIACC telah mengeluarkan garis panduan tata cara mencukupi untuk dirujuk oleh semua syarikat perniagaan sebagai panduan aplikasi integriti yang selamat selepas diperkenalkan Seksyen 17 Kapital A Akta SPRM yang berkaitan dengan liability corporate. Unit integriti akan menjelaskan dengan lebih terperinci berkenaan liability corporate pada modul khas yang lain. Pengenalan unit integriti. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah struktur organisasi unit integriti di IWK. Pada waktu ini, unit integriti mempunyai 3 orang kaki tangan yang terdiri daripada ketua unit, pengurus dan eksekutif. Unit integriti melapor terus ke Jawatankuasa Lembaga Integriti atau Board Integrity Committee BIC dan juga melapor urusan pentadbiran kepada Ketua Pegawai Eksekutif IWK. Fungsi teras unit integriti. Menurut garis panduan pengurusan unit integriti dan governance yang dikeluarkan oleh SPRM, terdapat 4 fungsi teras unit integriti, iaitu pengurusan aduan, pengesanan dan pengesahan, pengukuhan integriti dan governance. Skop aduan atau laporan unit integriti. Sekiranya anda berdepan dengan kes-kes penipuan, rasuah, salah guna harta syarikat, percanggahan kepentingan, ketidakpatuhan terhadap polisi atau prosedur, atau mana-mana penyelewengan umum termasuk risiko kesihatan dan keselamatan, anda bolehlah untuk terus ke unit integriti bagi membuat aduan atau laporan. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan kepada anda perihal polisi-polisi berkaitan integriti yang telah diperkenalkan di IWK setakat ini. Sebelum itu, sila ambil maklum bahawa tidak semua polisi berkaitan integriti ini diuruskan oleh unit integriti. Ada antaranya yang diuruskan oleh Jabatan Sumber Manusia. Contohnya, tata laku bagi kaki tangan diuruskan oleh Jabatan Sumber Manusia. Polisi percanggahan kepentingan diuruskan oleh Jabatan Sumber Manusia. Polisi tiada hadiah diuruskan oleh unit integriti dan polisi pemberian maklumat juga diuruskan oleh unit integriti. Yang terkini, unit integriti sedang dalam proses mendapatkan kelulusan pihak pengurusan untuk satu lagi polisi baru, iaitu tata laku bagi pembekal atau vendor code of conduct. Unit integriti akan memaklumkan kepada semua kaki tangan sekiranya polisi baru ini telah diluluskan untuk dikuatkuasakan. Tata laku bagi kaki tangan, Code of Conduct for Employees. Tata laku bagi kaki tangan IWK telah menggariskan beberapa prinsip tata laku yang perlu difahami oleh semua kaki tangan. Ini termasuklah urusan am, peribadi dan perniagaan, persekitaran yang selamat dan sihat, bersikap kasar, ganas dan ingkar, harta dan sumber syarikat, percanggahan kepentingan, pecah amanah dan keyakinan, penyalahgunaan kuasa atau jawatan, gangguan seksual, maklumat sulit, pakaian dan penampilan di tempat kerja dan termasuklah juga kesempitan wang yang serius. Berikut pula adalah tanggungjawab anda sebagai kaki tangan seperti yang dinyatakan di dalam tata laku bagi kaki tangan. Pertama, melapor apa-apa aktiviti yang dilakukan oleh kaki tangan lain atau pihak luar yang boleh menjejaskan syarikat kepada pihak pengurusan. Kedua, mengelakkan dan mendedahkan sebarang percanggahan kepentingan atau berkelakuan dalam cara yang boleh menyebabkan hal peribadi anda bercanggah dengan kepentingan perniagaan syarikat.
Ketiga, membuat pertimbangan yang sewajarnya sekiranya anda atau ahli keluarga anda ditawarkan sebarang sumbangan yang berbentuk wang tunai, hadiah, faedah istimewa dan hiburan. Keempat, tidak menyalahgunakan barang atau wang milik syarikat. Kelima, tidak menuntut, meminta atau menerima apa-apa sogokan atau rasuah semasa menjalankan tugas. Keenam, tidak menyalahgunakan kuasa dan jawatan atau membenarkan apa-apa hal peribadi mempengaruhi keputusan yang dibuat. Ketujuh, memastikan tempat kerja bebas daripada gangguan seksual. Dan yang ke-8, tidak mendedahkan apa-apa maklumat rahsia dan sulit. Percanggahan kepentingan, conflict of interest. Polisi percanggahan kepentingan diperkenalkan bagi mengelakkan kaki tangan berada di dalam situasi yang boleh mempengaruhi pertimbangan ketika dalam proses membuat keputusan. Oleh yang demikian, semua kaki tangan adalah bertanggungjawab untuk mendedahkan atau mengisytiharkan sebarang percanggahan yang mungkin timbul, tidak berkelakuan dalam cara yang mungkin menyebabkan hal peribadi bercanggah dengan tugas, memastikan aktiviti yang berkaitan dengan pertubuhan atau parti politik dilakukan di luar pejabat dan tidak bersaing dengan kepentingan perniagaan syarikat. Berikut adalah contoh-contoh percanggahan kepentingan yang mungkin timbul. Pertama, menggunakan kedudukan rasmi untuk memberikan kontrak termasuklah kontrak pekerjaan. Contohnya, anda mendapatkan pekerjaan untuk anak anda di syarikat pembekal. Kedua, menerima hadiah atau manfaat. Contohnya, anda sebagai seorang jawatan kuasa penilai tender menerima hadiah daripada pembekal yang menyertai sebuah tender. Ketiga, salah guna harta atau sumber syarikat untuk kepentingan peribadi. Contohnya, anda menggunakan kenderaan syarikat untuk kepentingan sendiri. Keempat, menggunakan maklumat sulit syarikat untuk keuntungan peribadi. Contohnya, anda memberikan maklumat tentang belanjawan syarikat kepada syarikat pembekal dengan tujuan mendapatkan komisen di atas pembocoran maklumat tersebut. Kelima, pekerjaan di luar yang secara langsung bersaing dengan perniagaan syarikat. Contohnya, anda mengambil upah sebagai pemandu tanker yang menjalankan servis mengosongkan tangki septik. Polisi tiada hadiah. No gift policy. Polisi tiada hadiah. Terima kasih. Maaf, kami terpaksa menolaknya. Kaki tangan IWK tidak boleh menerima hadiah dalam apa bentuk sekalipun, secara langsung atau tidak langsung, daripada mana-mana pihak yang mempunyai urusan perniagaan dengan IWK. Tuan-tuan dan puan-puan, hadiah jenis apakah yang dilarang oleh polisi tiada hadiah? Menurut polisi tiada hadiah, apa-apa pemberian yang mempunyai nilai wang dalam bentuk barang atau perkhidmatan adalah dianggap hadiah. Boleh jadi ianya wang tunai, hamper, voucher tunai atau diskaun, makanan, percutian dan macam-macam lagi. Selagi ianya mempunyai nilai wang, ia termasuk di dalam definisi hadiah. Walau bagaimanapun, polisi tiada hadiah IWK ada menggariskan 5 pengecualian. Dalam 5 situasi terhad ini, kaki tangan adalah dibenarkan untuk memberi atau menerima hadiah. Pengecualian polisi tiada hadiah adalah seperti berikut. Pertukaran hadiah di antara syarikat, hadiah dari IWK kepada institusi atau individu luar berkaitan dengan majlis, acara dan perayaan rasmi yang diiktiraf oleh syarikat, hadiah dari IWK kepada kaki tangan berkaitan dengan majlis, acara dan perayaan yang diiktiraf di dalam atau di luar syarikat, hadiah token bernilai nominal yang mempunyai logo syarikat, hadiah kepada pihak-pihak luar yang tidak mempunyai urusan perniagaan dengan IWK. Baiklah, sekiranya anda telah berusaha untuk menyampaikan maklumat kepada semua pihak tentang polisi tiada hadiah IWK, tetapi anda masih menerima hadiah,
Apakah yang perlu anda lakukan? Berikut adalah prosedur pengisytiharan dan pendaftaran hadiah. Sekiranya anda menerima hadiah, anda perlulah menguruskan hadiah tersebut untuk dikembalikan. Sekiranya berjaya dikembalikan, anda hanya perlu membuat pengisytiharan hadiah melalui borang pengisytiharan dan pendaftaran hadiah. Borang tersebut perlu dihantar ke unit integriti atau sekiranya anda berada di pejabat unit, hantar borang tersebut kepada pengurusan pejabat unit anda. Kemudian, tanggungjawab anda dianggap selesai. Bagaimana pula jika hadiah tersebut tidak berjaya dikembalikan? Mudah saja. Anda perlu mengisytiharkan hadiah tersebut melalui borang yang sama dan serahkan borang tersebut bersama-sama dengan hadiah yang tidak berjaya dikembalikan tadi kepada unit integriti atau pengurusan pejabat unit anda. Hadiah tersebut akan disumbangkan kepada badan kebajikan yang akan ditentukan oleh syarikat. Penting untuk saya tekankan di sini, pastikan anda membuat pengisytiharan dalam tempoh 7 hari dari penerimaan. Polisi dan proses pemberian maklumat. Whistleblowing policy and process. Siapakah pemberi maklumat? Secara amnya, sesiapa pun boleh menjadi pemberi maklumat, sama ada kaki tangan, pembekal atau orang awam. Asalkan mereka mendedahkan dengan niat baik salah laku atau kelakuan tidak wajar yang berlaku dalam organisasi kita, mereka adalah pemberi maklumat. Walau bagaimanapun, kami sedar ramai orang tidak mahu melaporkan salah laku yang berlaku. Mengapa? Faktor-faktor kegagalan melaporkan salah laku adalah kerana ada yang berfikir bahawa ini bukan isu besar. Ada juga yang berfikir saya tidak mempunyai maklumat. Ada yang beranggapan ini adalah cara syarikat ini beroperasi atau inilah cara kami bekerja. Selain daripada itu, ada yang berfikir ini adalah perkara biasa dan adalah amalan industri. Ada juga yang beranggapan ini bukan masalah saya. Ada juga yang beranggapan mungkin orang lain yang akan melaporkannya. Akhirnya, apa yang berlaku? Salah laku akan terus berlaku kerana kegagalan kita melaporkannya. Jadi, sekiranya anda mempunyai maklumat tentang salah laku, ambillah tanggungjawab untuk melaporkannya. Bagaimana untuk melaporkan? Mudah saja. Yang tertera di skrin anda ini adalah saluran pemberian maklumat di IWK. Pertama, anda boleh hubungi 03-2780-1295. Ini adalah talian terus Ketua Unit Integriti. Kedua, anda juga boleh email kepada whistle@iwk.com.my, whistle@iwk.com.my. Ketiga, anda boleh menghantar borang pemberi maklumat secara online melalui laman web IWK di www.iwk.com.my atau melalui aplikasi mobile IWK. Keempat, sekiranya anda selesa untuk mengisi borang secara manual, anda boleh hantarkan borang pemberi maklumat kepada Ketua Unit Integriti. Akhir sekali, anda juga boleh memilih untuk hadir dan bertemu kami di Unit Integriti, RS7, Ibu Pejabat IWK. Walau bagaimanapun, sebelum anda ingin mendedahkan maklumat kepada kami, ambil perhatian tentang perkara-perkara berikut. Pertama, maklumat yang didedahkan tidak dilarang oleh undang-undang. Contohnya, Akta Rahsia Rasmi, Kanun Keseksaan dan Akta Perkhidmatan Kewangan. Kedua, pendedahan itu tidak mempersoalkan kebaikan dasar dan prosedur yang sedang dilaksanakan kerana ini akan ditangani di bawah prosedur rungutan. Ketiga, anda tidak membincangkan atau memberitahu orang lain tentang hasrat anda untuk melaporkan. Ini untuk mengekalkan kerahsiaan identiti anda sebagai pengadu. Dan yang paling penting sekali, pendedahan dibuat dengan suci hati atau niat baik. Seterusnya, saya akan menjelaskan kepada anda tentang proses pemberian maklumat. Pastinya anda ingin tahu bagaimanakah maklumat diuruskan selepas didedahkan oleh pemberi maklumat, bukan? Pemberi maklumat
membuat pendedahan melalui salah satu saluran laporan yang telah saya jelaskan sebentar tadi. Selepas menerima laporan, Ketua Unit Integriti akan menjalankan siasatan awal atau preliminary investigation. Di peringkat ini, sekiranya didapati tiada asas untuk siasatan lanjut, kes akan ditutup dan pemberi maklumat akan dimaklumkan. Tetapi sekiranya ada asas untuk siasatan lanjut, Ketua Unit Integriti boleh melantik jawatan kuasa siasatan untuk siasatan lanjut. Seterusnya, jawatan kuasa siasatan akan menjalankan siasatan. Selesai siasatan, jawatan kuasa siasatan akan menyediakan laporan siasatan bersama dengan cadangan yang difikirkan sesuai. Selepas meneliti laporan siasatan yang disediakan dan mendapati wujud salah laku oleh kaki tangan IWK, Ketua Unit Integriti akan memanjangkan kes tersebut kepada Jabatan Sumber Manusia untuk diteruskan dengan tindakan disiplin. Akhir sekali, Ketua Unit Integriti akan memaklumkan kepada pemberi maklumat tentang hasil siasatan dan kemudiannya kes ditutup. Ringkas dan mudah, bukan? Baiklah, latihan integriti secara online telah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya dalam latihan ini. Untuk maklumat lanjut, tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi unit integriti di 03-2780-1295, 03-2780-1436 atau 03-2780-1397. Jangan malu dan jangan segan kerana anda juga boleh memilih untuk ke portal unit integriti untuk merujuk polisi-polisi berkaitan integriti dengan lebih mendalam. Semoga bermanfaat dan terima kasih.